Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saudara Syariza Hussein, Waalaikumsalam. Itu juga saudara Zamari LC. Terima kasih saudara Zamari, selamat malam menemani saya. Saudara Muhammad Asidir dari Salam dari Kuantan katanya saudara. Suasana sejuk sekarang ni saya. Saudara Ahmad Map, itu juga dengan saudara Fazil Yub, saudara Bakat Ahmad, salam, semoga dirahmati Allah. Itu juga dengan Puan Aminah Kak Minah dari Terengganu, salam untuk semua katanya. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Hashim Alias, apa khabar Hashim? Moga orang Melaka sihat-sihat belaka ya. Puan Rosini Kurungot, apa khabar orang Sarawak? Saudara Syah Ibrahim, juga saudara Abu Nems, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar ku? Moga sihat ya. Puan Syarifah Hafifah, saudara Ulan, saudara Dunia Zaidi, RZ Alam Shah, itu juga dengan saudara Syukur Jamil, saudara Thomas, saudara Rosmini daripada Pontian, Johor, terima kasih. Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk Perak, saudara Abu Nem dari Taiping, Ruby Dim bersama pasangannya. Ruby dari mana Bi? Tak sebut pun dia daripada kita dari mana ya. Saudara Puan Hamidah Kamat, saudara Tajuddin Hamzah, Puan Halimah Hashim, salam cerita damai katanya. Amy Danish, Kuzaidah, Jasaidah, salam dari Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saudara Abdul Rahman Baba, itu juga Syarani Salmah dari Sri Iskandar. Saudara Abu Seman Hashim, saudara Abdul Rahman daripada Johor Bahru, Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Marabiah Abdullah, selamat malam. Radin Razak, Rosni Kurungot, saudara Tajuddin Hamzah, saudara Abu Nems, saudara Muhammad Kapli. Begitu juga dengan Cik Nurlia, saudara Nuraini Adnan, Yahya Armin, selamat malam saudara Nurahim, Terompah Kayu katanya, Suka-Suki, saudara Azmi Osman, daripada Mindef, saudara Tengku As, apa khabar? Nuriah Arsyad, Syahli Ahmad, begitu juga dengan Pablo Dinaru, nama sedap tu saudara. Saudara Ramlah Din dari Seremban, Puan Ramlah ya. Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Johari Rahim, salam satu Malaysia. Wan Mbaki, Tengku As dari Perlis, terima kasih Tengku As. Saudara Mustafa Hamid, salam pencerahan. Pablo Dinaro dari Alustak, Dr. Ahmad Umaizi, apa khabar Doktor? Semoga sihat. Terima kasih hadir untuk mendengar pencerahan. Saudara Fauzi Muhammad, terima kasih saudara Fauzi Muhammad. Saudara Samsul Anwar, Yusuf Jabri, saudara Zainal, Muhammad Dali, Pak Uda, apa khabar Pak Uda dari Teluk Intan saudara. Saudara Nazar, saudara Nurahim dan teman-teman Rubidin dari Petaling Jaya, orang PJ Rabi, saudara Fauzi Muhammad, Yub Tanisma, Yusuf Pilot dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara kerana banyak malam ni ceritanya. Ada yang menarik, ada yang agak menggemparkan, biasalah tu saudara. Saya cuma mengulas, memberi pencerahan apa yang berlaku saudara. Baik, permulaan bicara saya malam ini tentulah saya harus menyampaikan apa yang berlaku pada negara kita. Kerana hari ini hari Selasa tanggal 14 Februari, iaitu hari yang ke-1063. Sudah 1063 hari negara kita ini dijengah oleh COVID-19. Menurut laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan Rio, nampak gayanya ada sedikit peningkatan, tak banyak pun saudara, iaitu 4 orang saja peningkatannya. Kerana kemarin 160, semalam ada 164 jangkitan. Jumlah kumulatif jangkitan sudah mencapai angka 5,39,650. Angka yang berjaya disembuhkan oleh Kementerian Kesihatan 4,993,388 orang. Cuma yang tak seronoknya semalam ada satu kematian saudara, menjadikan jumlah angka kematian 36,952. Bagaimanapun kita harus mengucapkan tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa selaku Menteri Kesihatan yang masih lagi mampu bertahan pada angka 100.
Kalau naik 500-600 riau juga kita saudara. Sebab hari semalam jangkitan 164. Dari laporan yang saya terima, 4 negeri ada meningkat dan susut di 9 buah negeri. Sementara itu Pahang kekal 1 jangkitan, 2 jangkitan ya saudara. Pulau Pinang ada 2 jangkitan. Begitu juga dengan Labuan kekal 1 jangkitan. Sementara Perlis dan Terengganu nampak gayanya sifar saudara. Selangor alhamdulillah semakin susut kepada angka 43. Artinya saudara, tidak ada negeri yang jangkitannya mengatasi angka 100. Alhamdulillah. Sebab itu saya ucapkan tahniah pada Dr. Zaliha Mustafa atas kerja keras warga di Kementerian Kesihatan untuk mengekang dan berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19. Dan kita harus memberi kerjasama. Pastikan bila kita keluar rumah, kita naik kenderaan awam, kita pakai pelitup muka. Kalau ada pertemuan ramai-ramai, musim-musim sekarang ni, musim pemilihan parti dan sebagainya, pastikan kita melakukan penjarakan sosial saudara. Pak Bib, apa khabar? Man Bai, saudara Izani, Jejak Warisan, saudara Syah, saudara Jaharudin, saudara Samsu Anwar, saudara Dekman, Sayulan, jangan Sayulan, Kaminsan Dahlan, Kabare, Waras kata. Baik saudara, untuk teman-teman yang berniaga, kita masuk segmen e-commerce, perniagaan melalui talian. Mudah saja saudara, angkat telefon, pesan. Dan tak perlu lagi pergi ke kedai, ke market dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai produk untuk saya wawarkan, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 01133041 bagi membolehkan saya untuk mewawarkan produk anda. Al-Azhar dia berniaga setangih Al-Baqur dan juga minyak wangi daripada tanah Arab yang berasaskan pada pati kayu gaharu saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara. Dan untuk teman-teman ini khususnya yang di Lembah Kelang, jika mahu mendapat buah-buahan terus dihantar ke rumah anda, buah-buahan yang manis-manis, grade A, harga lebih murah daripada harga pasar, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Akhirnya saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Itulah seketika. Terima kasih kerana anda mengizinkan saya untuk mewawarkan sedikit. Good evening, Lim Boon Cheng, Saudara Azlin Abdullah, saya tak faham. Saudara Azlin Abdullah dia kata Syahidan Kasim kata Amdab, UMNO DAP, nama ngarut tadi tu saudara. Itu di parlimen tadi. InsyaAllah sebentar lagi saya cuba mengulas apa yang berlaku di parlimen hari ini saudara. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saudara, agar dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita saudara. Sebabnya kerana saudara, kita harus yakin pada diri kita dan usaha untuk mengawal kemarahan dalam menghadapi kritikan maupun teguran, atau bila berhadapan dengan suasana yang sedih ataupun rasa gembira dan kebencian. Malah umat Islam ini mampu mengimbangkan keadaan sesuai dengan kehendak tauhid, itu syariat, itu sistem nilai dan akhlak Islamiah. Inilah sifat orang yang bertakwa, seperti yang dinyatakan oleh Allah menerusi firman-Nya, yang berarti syurga yang seluas langit dan bumi itu akan diwariskan kepada orang yang bertakwa, yakni mereka yang menginfakkan harta ketika senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu mafhum daripada surah Ali Imran ayat yang ke-133 saudara. Jadi sebenarnya setiap orang Islam ini mempunyai potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi potensi dalam itu sebenarnya ada pada setiap umat Islam. Percayalah, kita lebih kuat daripada apa yang kita sangkakan. Jika kekuatan ini benar-benar dioptimumkan, kita tidak akan terkesan oleh gangguan luaran. Maka hidup ini akan lebih selesa, ceria dan mesra, kerana segala-galanya bermula dan terbina dari dalam diri kita saudara. Kita tidak akan terlalu bergantung pada keadaan, peraturan dan segala yang bersifat luaran.
Jika kita dapat menguasai diri kita, kita akan dapat menguasai dunia. Dengan menguasai diri kita sendiri, pengaruh kita untuk menguasai orang lain, merubah keadaan dan mencorakkan suasana luaran akan meningkat. Itulah sebenarnya sifat orang yang bertakwa. Saudara, jadi kerana hati mereka sentiasa terikat hanya kepada Allah, saudara. Ingat, saudara. Cuma malam ini saya nak baca sedikit tentang syair yang ditulis oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang masa depan. Kerana Sayyidina Ali pernah menulis. Cantik juga saya baca, saudara. Ini syair Sayyidina Ali. Kerana katanya akan datang satu masa dan aku khawatir terhadap masa itu, di mana keyakinan hanya tinggal dalam pemikiran, keimanan tidak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tidak berakal. Ada pula yang berakal tapi tidak beriman. Ada yang lidahnya fasih tapi hatinya lalai. Ada pula yang khusyuk tapi sibuk menyendiri. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongan iblis. Ada pula ahli maksiat yang rendah hati. Ada yang bahagia, ketawa tapi hatinya berkarat. Ada yang sedih menangis namun ia kufur nikmat. Ada yang murah senyum, hatinya mengumpat. Ada yang berhati tulus, wajahnya berkerut. Ada yang bijak berkata tak memberi teladan. Ada pula ahli maksiat yang terkenal, memiliki ilmu tapi tak pernah faham. Ada yang faham tapi tak melaksanakannya. Ada yang nampak pintar tapi bodoh sebenarnya. Ada pula yang bodoh tapi tak kenal diri. Ada yang beragama tapi tak berakhlak. Ada pula yang berakhlak tapi tidak bertuhan. Ini tulisan catatan syair Sayyidina Ali satu ketika dahulu, saudara. Jadi kita haraplah agar anda tidak tergolong dalam kumpulan yang disyairkan oleh Sayyidina Ali. Kita santun sedikit, mutara kata daripada kiriman sahabat kita Datuk Syed Ali. Kata Datuk Syed Ali, dosa yang banyak asalnya daripada yang sedikit. Kerana kelalaian kita, saudara. Untuk itu perbanyakkan berdoa agar dijauhi dari penyakit hati dan dijernihkan hati yang kotor. Itulah kata-kata mutiara kiriman sahabat kita Datuk Syed Ali agar saudara dapat menghayatinya, saudara. Saya tetap berpesan pada pimpinan negara, jangan Parlimen dah bersidang tu, tinggal lagi beberapa hari lagi. Hari ini 14, tinggal lagi 10 hari. Bajet akan dibentangkan. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan negara tidak membelanjakan wang negara tanpa had. Dan kita bimbang, kalau dia belanjakan wang negara tanpa had, negara akan muflis. Itu memang saya perlu memberi peringatan sawan malam, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-70. Tinggal lagi 30 hari lagi. Kita punya countdown kita adalah 100 hari. Hari ini hari yang ke-70. Wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat menangani derita rakyat. Jangan lupa, saudara, dalam pada begitu juga kita tinggal lagi 37 hari untuk menanti lambaian Ramadan. Saudara, malam ini bicara kita banyak berkisar pada soal SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi tak perlu nak buat tajuk, semua orang tahu SPRM. Oh, SPRM, saudara. Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan, sebelum saya sesen dengan saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Rasa terhibur hati Tok Jan, dihidang laksa kuih dam. Wang ditabur bagaikan hujan, demi berkuasa membalas dendam. Jadi Pak Nazir mengingatkan kita tentang perangai orang politik ni. Kemudian kata Pak Nazir lagi, Kak Insum menumbuk lada, berlama-lama nasinya hangit. Bintang tersusun menghiasi dada, tidak sama bintang di langit. Terima kasih Pak Nazir yang tinggal di Perlis. Teruskanlah berkarya. Kita menantikan kiriman Pak Nazir yang saban hari menghantar pada saya untuk perkongsian kita bersama. Saya harus mengingatkan anda, bagi mereka yang menyusun semula ataupun menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, maka saya ingin menyatakan anda perlu bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak bertanggungjawab atas suntingan anda maupun kata-kata yang anda lontarkan. Saudara Siti Rafi'ah, kalau Zeti dan Mazlan tak dihadap ke mahkamah, ke muka pengadilan, tak ada perubahan kerajaan baru dan lama. Undang-undang negara kita tak ubah. Itu kata Siti Rafi'ah. Sebentar lagi kita santuni juga, saudara. Ya? Jadi, saya perlu mengingatkan anda, ini adalah pencerahan politik
yang matlamatnya hanya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Kalaupun saya memberi komen, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Ingat, ini pencerahan yang mengutamakan bicara kata-kata yang berbudi dan berbahasa. Gunakanlah bahasa-bahasa yang indah kalau anda mau menyantuni sebarang persoalan yang saya lontarkan, saudara. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan cuaca sebagaimana yang saya jelaskan, masih lagi sebagaimana keadaannya semalam kemarin, begitulah, saudara. Awal pagi terang. Ini di sekitar kawasan saya. Kerana Jabatan Kaji Cuaca tidak pun menyatakan apakah ada hujan ribut dan sebagainya, tidak ada laporan sebegitu. Tetapi sekitar kawasan tempat tinggal saya, saudara, awal pagi panas lit-lit, bila petang saja mendung dan hujan. Saya harap kalau teman-teman yang mengalami suasana begitu, perubahan cuaca daripada panas jadi sejuk, pastikan banyak minum air panas. Nak tidur nanti waktu malam, kenalah pakai sarung kaki, kerana cuaca memang sejuk, kadang-kadang sampai di bawah 22 darjah Celsius, saudara. Baik, saudara, kita terus masuk ke yang 4 lah, saudara. Sebab hari ini, saudara, sebagaimana ini tulisan saya agak nak menyantuni tulisan sahabat kita Saudara Adam Malik dalam MyTV Online. Kerana seandainya, kata Saudara Adam Malik, andainya seluruh dunia tidak mempercayai sistem perundangan dan pengadilan negara kita, maka jadi katanya rakyat tak usah pening lah. Satu kes rasuah berskala mega pun Malaysia belum mampu membawanya ke mahkamah. Ini itu kenyataan dia. Kerana setelah negara besar dunia seperti Amerika membicarakan seorang pesalah di mahkamah Brooklyn dan menyebut berkenaan rasuah, namun bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti dalam pembicaraan mahkamah masih belum diusik-usik lagi, belum dibawa ke mahkamah lagi. Negara yang terkenal efisiensi dalam pentadbiran seperti Singapura sudah memberi pelbagai maklumat kepada autoriti di negara ini berkenaan kes yang sama. Tapi Malaysia masih belum mampu menyerit seorang perasuah ke mahkamah, katanya. Ini bukan saudara saya, Saudara Bakhtiar dalam MyTV Online. Bukan itu saja, bahkan seorang hakim kononnya yang diragui memperolehi wang yang banyak dalam akaunnya, dan telah pun disiasat oleh pihak PDRM serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi sistem mahkamah dan pengadilan Malaysia masih gagal memberi jawapan kerana tak dibawa ke muka pengadilan. Kes rasuah Hakim Razlan Muhammad Ghazali kadang-kadang cuba dipolitikkan dari rasuah kepada separation of power, dan sehingga kini belum lagi ada jawapan terhadap kes tersebut. Dah 3 bulan diserah pada budi bicara Hakim Besar Tengku Maimun, namun belum ada jawapan straightforward. Jadi rasuahnya tidak dibicarakan, tetapi teknaliti SPRM pula yang menyiasat pun dipersoalkan. Jadi berbalik kepada isu Gubernur Bank Negara, mantan Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti dan kes rasuah suaminya, katanya sudah selesai disiasat. Tapi hingga saat ini dah tukar 4 Perdana Menteri, masih lagi belum ada bayang-bayang Zeti dibawa ke muka pengadilan dan keluarganya. Saudara, itu keadaan. Jadi sekarang ni katanya kata Saudara Bakhtiar, apa yang berlaku dalam sistem ini keadilan kita dalam 4 Perdana Menteri seolah-olah dilihat seperti tukang kebun lah yang bertukar ganti, namun lalang tetap tumbuh melebat. Itu keadaannya. Saya nampak itu marah sangatlah. Saya nampak Malaysia TV Online begitu marah kerana Zeti, Nazlan, dan saya tetap lagi menuntut agar Joloh juga dibawa ke muka pengadilan. Jangan hanya seorang Najib saja yang dikemukakan dan diadili dan kemudian jatuhkan hukuman. Saya nampak keadaan inilah yang membuatkan warga melihat sejauh mana keadilan diberikan dalam perbicaraan. Bukan sama ada nak membela Najib, tidak. Tapi perbicaraan itu rakyat melihat mestilah adil dan tuntas. Itu keadaannya, saudara. Hari ini Parlimen dah bersidang hari kedua, dan tinggal lagi 10 hari. 10 hari lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan membentangkan bajet yang dinanti-nantikan oleh seluruh negara. Saya masih lagi menuntut apakah dasar ekonomi yang mau dibawa oleh Datuk Seri. Tapi bagaimanapun, saudara,
saya melihat masuk persidangan hari kedua. Hari ini persidangan Parlimen hari kedua, saudara. Hari ini tentulah semua ahli Parlimen selain daripada soalan mulut, soalan jawab dan sebagainya. Tapi kali ini, hari ini dan untuk beberapa hari mendatang ini, subjek utama adalah perbahasan titah ucapan kepada Duli Yang Mulia Yang Bertuan Agong semalam. Seperti biasa, ahli Parlimen akan membahaskan setiap butiran yang dilontarkan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Bertuan Agong. Jadi persoalannya sekarang ni saya melihat ada sedikit kelegaan. Tak adalah pula Parlimen kali ini, walaupun ada kita tengok usaha-usaha ataupun bibit-bibit yang cuba dilontarkan oleh orang macam Saidan Kasim, tapi kebanyakan ahli Parlimen kali ini nampaknya agak berdisiplin. Tak adalah terpekik terlolong macam sidang-sidang yang terdahulu. Alhamdulillah. Malahan saya melihat ahli Parlimen dari Jelutong pun nampak gayanya agak berdisiplin. Bicaranya pun agak tersusun. Cuma sekarang yang saya terkejut apabila hari kedua, masuk hari kedua saja, Yang Berhormat Saudara Rafizi membawa usul agar ahli Parlimen daripada ahli Parlimen daripada Macang, Saudara Faizal, untuk dihadapkan ke jawatan kuasa tata tertib atas tuduhan katanya kerana berbohong dalam Parlimen. Memang pun dalam Parlimen siapa saja tidak boleh berucap sembrono. Kalau ucapannya itu dianggap sebagai seperti pembohong ataupun mengelirukan dewan rakyat, maka dia boleh dibawa kepada usul tata tertib dan kesannya akan digantung sampai 6 bulan, saudara. Jadi menurut perkara 36 dalam kurungan 12, menurut Rafizi, Faizal dikatakan berbohong apabila dia menuduh kerajaan perpaduan dalam manifestonya mahu menghapuskan PTPTN. Itulah kadang-kadang nak jadi ahli Parlimen pun bukan senang. Kena belajar juga. Tapi saya heranlah orang macam Faizal, dia biasa dah masuk Parlimen, dia bekas Timbalan Menteri, takkan dia tak tahu. Dan hari ini nampak gayanya kita mendengar bagaimana Ketua Pembangkang Datuk Hamzah Zainuddin masih lagi mempersoalkan isu, bagi saya isu remeh, iaitu isu tentang rakyat madani yang cuba mau diutarakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi adalah beberapa ahli Parlimen yang turut mengambil bahagian dalam bertanya dan mengutarakan pandangan mereka tentang budaya madani ini. Saya rasa bukan itu sebenarnya. Yang rakyat nak tahu apa yang kamu bincangkan tentang nasib kami. Rakyat itu nak tahu. Memang saya lihat tadi ada juga beberapa ahli Parlimen sudah pun membangkitkan, tapi rasanya masih belum mantap. Saudara, asyik-asyik lagi cerita tentang masyarakat madani, kemudian beralih. Saya nampak tadi Ketua Pembangkang Datuk Hamzah Zainuddin, dia kata kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah melakukan witch hunting ataupun bertujuan untuk membalas dendam apabila ramai juga kalangan ahli-ahli daripada Parti Pembangkang yang tidak bersama dengan kerajaan perpaduan ini mula sudah pun disiasat oleh SPRM. Saya rasa dah geli lah tu gamaknya, saudara. Dan saya merasakan dalam soal mulut, saya lihat beberapa orang menteri, lebih-lebih lagi menteri-menteri yang muda, yang baru ni, mereka masih lagi gugup dan masih lagi belum mampu menguasai Parlimen. Tapi nasib baiklah kerana ahli Parlimen kali ini tidaklah nakal macam dulu. Mereka tidak mahu membuat provokasi terhadap menteri-menteri. Jadi persoalan-persoalan yang dibangkitkan dijawab dengan baik, tetapi saya rasa belum mantap lagi. Sebab itu isu-isu yang berhubung kait dengan rakyat ini masih belum dapat dibahaskan secara tuntas, saudara. Itu juga bagaimana saya haraplah mereka-mereka yang telah pun dilantik sebagai menteri berusahalah untuk menimba pengalaman, belajar bagaimana untuk menyantuni setiap isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen supaya jangan jadi bercelaru. Sebab hari tadi ada celaru sikit, ada kecelaruan antara kementerian, sama ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewa Pengguna ataupun Kementerian Ekonomi maupun Kementerian Pertanian yang berhubung soal kehidupan rakyat. Ini nampak gayanya tadi Timbalan Menteri Datuk Fauziah, ahli Parlimen daripada Kuantan, bila dia ditegur sama ada ini kementerian mana ni. Itu keadaannya, saudara. Jadi itu yang saya melihat bahawa menteri-menteri ini kena belajar lagi lah supaya jangan ada bertingkah-tingkah.
Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun memulakan satu perubahan baru apabila beliau menyatakan bahawa mulai sidang Parlimen kali ini, setiap hari Selasa beliau akan hadir ke Parlimen dan memberi ruang sekitar setengah jam untuk menjawab persoalan-soalan mulut daripada kalangan ahli-ahli Parlimen. Tak kira lah daripada ahli pembangkang maupun ahli kerajaan perpaduan. Saya rasa ini satu perubahan yang baik, di mana berterus terang antara ini ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Parlimen dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cuma beliau juga tempat juga beritahu hari ini, sebab saat ini beliau telah pun terbang ke Turki untuk menyantuni jemputan sahabatnya Erdogan, Recep Erdogan Tayyip, yang minta Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Turki untuk melihat sendiri bencana yang dialami oleh negara tersebut. Saudara, mungkinlah besok atau lusa dia baliklah tu. Dan saya lihat isu rakyat mula dibahaskan secara lebih jelas. Saudara, Datuk Anwar Ibrahim turut menyatakan kesediaannya untuk hadir pada sidang Selasa. Cuma yang agak menghairankan saya, sekali lagi biasalah, Tan Sri Muhyiddin dengan Tan Sri Haji Hadi tak hadir. Malahan sebelah petang, bila tengok sesi petang tadi, saya pun terkejut juga. Kalangan ahli Parlimen dari pimpinan parti kerajaan kosong dewan. Tak sepatutnya begitu. Jadi rakyat mengharapkan mereka membawa perjuangan, membawa suara rakyat. Tapi kalau dewan kosong, ini yang kadang-kadang hampir lah kita kata kan. Saya agak kecewa kali ini, hari ini saudara, hari kedua. Bila petang saja, lepas makan gamaknya saudara, balik terus. Sedangkan tugas mereka belum selesai lagi. Banyak isu-isu rakyat yang perlu ditangani. Tentang harga barangan, keperluan masih mahal. Saya juga terperanjat saudara. Kerana semalam saya menerima kiriman, harga ikan kembung saja sampai RM26.90 sekilo. Ini bagi saya dah kerja harga mengarut ni. Dulu, zaman-zaman saya dulu, kalau harga ikan kembung ni 20 sen je sekilo. Sekarang sampai RM26.90. Itu baru ikan kembung. Bagaimana ikan-ikan yang lain? Bagaimana dengan udang? Bagaimana dengan... Jadi tidak ada penyelesaiannya. Dan kita amat mengharapkanlah agar menteri, tadi tak ada pula Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna ni, Datuk Seri Ayub tak ada. Dia memberi mandat kepada timbalan menterinya, Dr. Fauziah. Itu sahaja keadaannya. Akhirnya bila Pak Menteri tak hadir, macam mana mereka nak faham, nak menghayati apa yang diutarakan oleh ahli-ahli Parlimen. Saya katakan tak kisah sama ada dia dari Parlimen daripada ahli Parlimen daripada pembangkang mahupun ahli Parlimen daripada parti kerajaan. Asalkan mereka memperjuangkan tentang untung nasib rakyat, tetap akan saya bantu dan saya akan sokong saudara. Sebab itulah kadang-kadang saya bila nak mengulas ni, saya pun kadang-kadang lenjan lah juga saudara. Kalau saya sendiri yang mengulas saban malam isu kenaikan harga barang, bagaimana dengan rakyat? Rakyat tentulah lagi dalam keadaan yang cukup tertekan. Tambah-tambah lagi ekonomi, pekerjaan masih belum nampak wujudnya peluang yang banyak. Ekonomi rakyat yang kian tertekan. Itu yang saya nak jelaskan di Parlimen hari ini. Sedikit kekecewaan saya apabila ahli Parlimen, khususnya daripada parti kerajaan, sama ada daripada DAP, daripada Parti Keadilan maupun daripada Barisan Nasional, tak ada. Kosong. Bahagian backbencher tu kosong. Itu yang saya dapat. Itu sekitar jam 3.53 petang tadi saudara. Saya masih ingat lagi ya, Saudara Zamri Zainal. Saudara Dinho, betul, ditenum harga harga sayur ayam pun sekarang ni dah RM9.90 sekilo. Jadi tak makanlah sayur ayam. Sayur ayam tu ni kepak ayam, Dinho. Itu ditenum Sabah. Bagaimana tempat lain. Nampak gayanya, apakah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Kepenggunaan gagal melaksanakan tugas tanggungjawab. Sebab itu kalau mereka gagal, perlulah ditukar. Itu saja bagi saya. Saudara Muhammad Harmi, terima kasih sahabat. Alhamdulillah. Baik saudara, saya nak menjawab sebenarnya. Saya nak menjawab tentang apa yang dilontarkan oleh pimpinan politik bukan kerajaan maupun mereka yang bukan warga bangsa Melayu, yang mengatakan bahawa orang Melayu ni mempunyai keistimewaan, mempunyai
jawatan dalam kerajaan, memonopoli, sedangkan mereka lupa bagaimana ekonomi negara ini sebenarnya dikuasai oleh siapa. Berapa ramai, berapa kerat warga bangsa Melayu yang benar-benar menguasai ekonomi. Ini saya jawapan ini supaya diorang faham, agar mereka yang membangkitkan isu politik yang resis ini, saya nak nyatakan supaya mereka faham, sedar diri, berterima kasihlah kepada warga bangsa Melayu yang tak ada masalah. Kalau nak tengok dia nak kaya, kayalah kamu. Cuma jangan dicuit hati dan perasaan kami. Itu saja. Terutama orang macam Ramasamy, saya. Sebab dalam keadaan negara kita yang aman damai ini, kita tidak, orang Melayu tak ada resis. Saudara lihat sendiri, saudara. Ini saya nak bawa ni adalah senarai 10 orang terkaya di Malaysia. 10 orang yang terkaya di Malaysia ini, tak ada seorang pun orang Melayu. Tan Sri Robert Koch mempunyai harta sejumlah 46 bilion. Bukan sikit-sikit. Tan Sri Kwek Leng Chang 44.4 bilion. Tan Sri Kun Poh Keong 27.2 bilion. Tan Sri Teh Hong Piao, dah mati pun dah, 25 bilion. Tan Sri Ananda Krishnan 22 bilion. Lee Yao Chow 21.1 bilion. Chen Lip Keong 11.9 bilion. Tan Yu Ye 10.6 bilion. Lim Kok Teh, anak ni Ling Gotong, 10.3 bilion. Lau Chu Kun 8.8 bilion. Mana ada Melayunya? Ini bila saya bangkitkan benda ni, saya nak bagi kesedaran pada mereka, kena faham. Kita tak nak marah, kita bukan nak marah, kita tengok okeylah kamu berniaga, kamu maju dalam perniagaan kamu, tak ada masalah pada kita, tetapi jangan diungkit-ungkit. Ini saya nak bagi jawapan kepada Ramasamy yang menuduh bahawa orang Melayu ni memonopolikan kerja-kerja kerajaan. Walaupun jawatan dalam kerajaan ramai majoritinya orang Melayu, tapi siapa yang kaya raya? 10 yang terkaya, tak ada seorang pun orang Melayu yang kaya sebagaimana mereka, yang punya wang lebih daripada 10 bilion. Tak ada. Jadi sebab itu saya katakan, kalau mereka mahu menuduh itu dan ini, tolonglah cek sendiri, cermin diri sendiri. Soal mereka tak kaya, soal mereka lah. Tapi bagi kita soal bangsa, menyebut soal bangsa, bangsa mereka yang kaya. Mana ada bangsa Melayu? Secara Along, dia kata esok turun ke pasar, tengok harga ikan, baru kita tahu betul ke harga ikan kembung mahal. Along Syam, saya dapat kiriman, besok saya akan turun, insyaAllah. Memang tadi pun saya pergi, saya tak menafikan saya. Berampil dengan kawasan rumah saya, itulah harganya, RM26. Saya tidak akan melontarkan kenyataan itu kalau saya tak turun ke pasar. Memang harga mahal saya. Ini keadaannya bila saya berbual dengan pemilik pasar tu, punya kedai tu, mereka tidak menafikan sekenaan harga barang. Selalu saya nak jelaskan, mungkin tempat anda murah, tak tahulah saya. Dia pasar mana yang perlu saya turun, bagi tahu. Dalam keadaan begini, ya saudara. Sebab begitulah juga berhubung dengan masalah tentang mereka yang mengatakan orang Melayu menguasai kaki tangan kerajaan, orang Melayu itu, orang Melayu ini. Tapi sebenarnya saudara, bagaimana tentang isu tanah? Berapa lagi tinggal 12% saja tanah reserve Melayu yang masih tersimpan. Sedangkan orang Melayu menjerit dan minta tanah. Kita tahu saudara, dalam perlembagaan ada menyatakan bahawa warga bangsa Melayu ni, Bumi Putra ini layak untuk mendapat atau memiliki tanah pertanian. Paling tidak pun kalau mereka bekas kaki tangan kerajaan atau tentera, ada jaminan untuk mendapat tanah daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi ini dijamin dalam perlembagaan. Tapi juga kita tak pernah pun menuntut, nak memungkit-ungkit. Tak apalah kamu dah buat berniaga di negeri kita ni, kamu nak kaya raya, kayalah. Jadi saya nak menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ramasamy. So tengoklah diri. Jangan dengan mudah kamu melontarkan kenyataan-kenyataan yang merobek hati dan perasaan orang Melayu. Itu saja persoalannya saudara. Baik saudara. Dan selepas lebih setahun persoalan tentang status siasatan berhubung laporan Pandora Papers yang dikaitkan dengan beberapa orang ahli politik serta tokoh perniagaan yang menyembunyikan kekayaan mereka di luar negara sudah menjadi persoalan. Rakyat bertanya, sejauh mana Suruhanjaya pencegah rasuah
Bank Negara Malaysia dan Polis Diraja Malaysia, apakah mereka sudah melakukan siasatan? Ternyata hari ini, saudara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun memanggil, ini laporan daripada Harian Metro, saudara, seorang bekas Menteri Kewangan berusia dalam 80 tahun. Tak sebut nama lah, terpulanglah masing-masing boleh meneka siapa saja. Itu seorang bekas Menteri Kewangan serta beberapa individu, orang-orang kenamaan lain telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung pendedahan Pandora Papers yang mendedahkan mengenai mereka mempunyai simpanan harta ataupun wang tunai di luar negara. Jadi kabarnya menteri berkenaan telah pun diambil keterangan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Menurut sumber, siasatan ketika ini adalah menjurus kepada kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh beberapa individu dan kaitan dengan syarikat luar pesisir di luar negara. SPRM juga menyiasat apakah terdapat hubung kait kewangan yang dimiliki hasil daripada tender dan projek kerajaan. Setakat ini difahamkan tiada pembukaan aset dilakukan oleh SPRM. Malah ramai lagi individu termasuk bekas menteri dan keluarga mereka yang mempunyai kaitan dengan dakwaan Pandora Papers sedang disiasat. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku dulu pernah masa dia jadi Ketua Pembangkang telah pun mengusulkan tentang agar dibahaskan tentang pendedahan Pandora Papers pada sesi Parlimen 2021. Saudara, kemudian pendedahan Pandora Papers itu perlu dibentang dan dibahaskan. Ia wajar dibahaskan. Cuma saya ingat lagi, saudara, pada tahun yang sama atau pada 25 Oktober 2021, bila kita bercakap benda ini, saudara, kita kena kaji balik apakah ucapan-ucapan orang terdahulu. Dr. Mahathir sendiri pernah menyatakan pada 25 Oktober 2021, Dr. Mahathir dia kata tiada kesalahan yang boleh dikaitkan dengan senarai nama yang didedahkan dalam Pandora Papers yang didakwa membabitkan beberapa nama orang kenamaan di negara ini. Bagaimanapun katanya terpulanglah pada kerajaan untuk mengambil sebarang tindakan yang difikirkan wajar susulan pendedahan tersebut. Yang kita persoalkan sekarang, saudara, pertama sekali, apakah wang itu adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar undang-undang, sama ada kegiatan korupsi ataupun tumbuk usuk ataupun perniagaan yang tak sepatutnya mereka lakukan. Itu persoalan pertama, dan ini selalunya akan disiasat oleh pihak polis dan SPRM. Yang kedua, kita kena dengar balik-balik. Kena dengar balik kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi Ketua Pembangkang. Beliau mahu supaya kerajaan membawa balik wang tersebut yang berada di luar negara yang nilainya ratusan bilion. Itu yang paling penting. Wang itu sama ada berada di Cayman Island, sama ada di Switzerland atau di Singapura ataupun di bank-bank pesisir. Kita mahu wang itu dibawa balik ke negara ini. Dah bawa balik ini, nanti kemudian kita usaikanlah apakah wang itu sumbernya dari mana dan sebagainya. Yang penting wang tersebut mesti dibawa balik. Saudara, wang itu mesti dibawa balik ke negara kita ini supaya ekonomi negara kita dapat berkembang balik. Ini kita ni dah kurus. Ini umpama badan kita, saudara, darah dah keluar. Bila masanya nak tambah darah lagi dalam badan kita? Itu perumpamaan yang mudah, saya katakan. Jadi, bawa balik wang yang ada. Sebab itu bila Dr. Mahathir kata tak ada menjadi kesalahan, kita faham. Benar. Itu dia kenyataan beliau pada 21 tahun 2021, saudara. Pada 25 Oktober. Betul lah kenyataan itu. Mana tidak ada kesalahan kalau dia nak simpan duit. Tetapi, jumlahnya bukan sedikit. Ratusan bilion. Dan apakah ini perlu disasat. Apakah Governor Bank Negara tidak tahu tentang perkembangan ini? Kerana Malaysia mempunyai undang-undang. Setiap rakyatnya tidak dibenarkan membawa wang keluar daripada negara kita melebihi RM20,000. Lebih daripada RM20,000 mesti dapat kelulusan daripada Bank Negara. Bagaimana soal ini? Jadi saya bila tengok keadaan begitu, Dr. Mahathir cubalah bersilatlah, dia kata. Sebab soal nak siasat lah. Tapi bukanlah satu kesalahan. Tak salah mana. Ini akan melibatkan semua pihak, termasuklah Bank Negara. Kalau kita keluar negeri, kita kena declare
Wang dalam poket saya ini sejumlah RM20,000 Malaysia. Kalau lebih daripada itu, kena bagi tahu untuk tujuan apa, datang dari mana. Ini yang sedang harus dilakukan. Sebab memang Menteri Jabatan Perdana Menteri waktu itu, ini jadi Datuk Seri Wan Junaidi, Tun Jaafar waktu jadi Menteri Undang-Undang, dia beri jaminan bahawa kerajaan akan tetap menjalankan siasatan ke atas pendedahan Pandora Papers. Itu penting saudara. Dan bila menyebut adanya mantan Menteri Kewangan yang memang semua orang tahu dia kaya raya, tapi terpulanglah pada pihak berwajib untuk melakukan siasatan. Sejauh mana benar dia punya wang di luar negara. Terpulanglah kita sebagai rakyat biasa. Saya cuma memberi pencerahan apa yang dilaporkan, saudara. Tapi nampak gayanya saya melihat bahawa kali ini memang Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun mula menyingsing lengan. Jangan kita kata SPRM tidak buat kerja. Mereka membuat siasatan secara senyap, perlahan-perlahan. Dan dia tak boleh, orang kata tak pilih bulu. Tak ada dia colours blind. Sebabnya sebagaimana yang dilaporkan oleh Tuan Carlos, Ketua UMNO bahagian pun kena bawa ke mahkamah hari ini. Ketua UMNO bahagian Shah Alam telah pun dihadapkan ke mahkamah session di Shah Alam atas 6 pertuduhan, termasuklah salah guna harta berjumlah RM440,000 dalam bagi program korban perdana dan sumbangan pakaian sekolah anak yatim serta menggunakan dokumen palsu pada 2010 dan 2017. Saya nak ingatkan pada anda semua, era ini era Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dan beliau memanglah akan menentang habis-habisan isu-isu korupsi ini. Cuma saya nak minta kalau boleh sekarang ni biarlah SPRM saja yang buat kenyataan. Jadi Perdana Menteri tak payahlah nak memberi komen dan sebagainya. Tengok kalau tak tegas, ditegaskan tindakan itu. Sebab yang rakyat nak tahu selain daripada isu korupsi yang diperjuangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri adalah tentang kehidupan rakyat. Kerana beliau berjanji untuk menangani derita rakyat. Itu persoalannya. Jadi sehari ini apa yang telah berlaku, ketua bahagian di Shah Alam itu dituduh bagaimanapun dia tak mengaku bersalah lah, dan akhirnya dikenakan ikat jamin berjumlah sekitar 200,000 serta pasportnya dirampas, di mana pembicaraan akan diteruskan menurut di bawah kanun Seksyen 471 Kanun Keseksaan, dan kalau mengikut Seksyen 465 kanun yang sama. Jadi kalau sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda kedua-duanya sekali, saudara. Itu tentang UMNO. Bagaimana bukan UMNO? Menurut laporan, ada laporan lagi saya. Laporan kali ini lebih menggemparkan apabila Suruhanjaya Pencegah Rasuah dilaporkan bakal memanggil Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan ke atas keuangan parti itu. Ini disahkan oleh SPRM saya. Ini disahkan oleh SPRM sebagaimana yang dilaporkan oleh Akhbar dan New York Times. Tan Sri Muhyiddin juga akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Ini kerana kenyataannya akan dirakamkan mengenai dakwaan wang sejumlah 300 juta yang diterima oleh parti tersebut. Memang pun kita timbul tanda tanya pada kita, timbul persoalan. Sebab kalau nak katakan derma, adalah saya tengok ada bloggers, ada yang buat live, dia kata bahawa ini dalam parti PBM cuma tinggal dalam 30 juta lagi lah semua. Itu bukan persoalan kita. Yang menjadi persoalan setelah dibentangkan kira-kira keuangan parti tersebut pada tahun 2020, 2021, parti itu menerima sumbangan sejumlah ratusan juta. Kerana saat itu rakyat susah. Saat itu sekitar tahun 20, tahun 2021, rakyat ada yang angkat bendera putih nak makan pun tak ada dah duit. Ada yang bunuh diri, perniagaan bergudum. Tapi mana, syarikat mana ataupun siapa, individu mana yang punya wang yang boleh menderma segitu banyak sampai ada yang 100,000 lebih, 100,000 lebih, 100 juta. Bukannya 100,000, 100 juta, ratusan juta.
Katanya sampai Tan Sri Muhyiddin akan dipanggil untuk dirakam kenyataannya oleh pegawai SPRM mengenai dakwaan 300 juta yang diterima oleh parti tersebut sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek ketika pentadbirannya. Itu keadaan saya. Jadi sumber SPRM mengatakan 2 akaun bank milik Bersatu dengan jumlah baki 40 juta sudah pun dibekukan. Ada baki lagi 40 juta. Ini bukan soal 40 juta baki itu saya. Isunya adalah sebelum itu dah dibelanjakan katalah 200 juta misalnya. So datang dari mana sumber 200 juta? Itu yang jadi persoalan. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua penyumbang pada parti terbabit adalah kontraktor yang menerima kontrak kerajaan ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Ini menurut kenyataan daripada SPRM dan dilaporkan kontraktor tersebut telah pun dikenal pasti selepas SPRM menyiasat beberapa akaun. Lepas dia menyiasat akaun milik Parti Bersatu yang dibekukan hujung bulan lepas, mereka mula memanggil kontraktor-kontraktor yang dikatakan terlibat. Jadi Bersatu sebelum ini melaporkan menerima hingga 300 juta sebagai dana politik. Susulan persetujuan dibuat dengan beberapa pemimpin parti termasuk mereka yang berkhidmat di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin. Katanya ada 15 individu. Terdapat 15 individu termasuk pimpinan Bersatu dan pihak kontraktor sudah pun dipanggil untuk dirakamkan kenyataan. Mana bukan akan dipanggil, sudah pun dipanggil. Sudah 15 orang saudara yang dipanggil untuk SPRM siasatannya. Memanglah ada nama-nama lain, saya fikir saya tak mau saya melihat keadaan begini, apa kenyataan daripada SPRM. Lebih saya tak nak tambah. Itu biarlah mereka melakukan siasatan. Sebab sekarang ni saudara bukan sikit-sikit. Saya dipahamkan ada lagi. Jadi lepas dia soal siasat, 15 dah siasat lah saudara. Kemudian tambahan lagi siasatan, panggil Tan Sri Muhyiddin, panggil pimpinan-pimpinan tertentu dalam kerajaan, barulah ada tangkapan. Saudara, SPRM ni dia buat kerja secara jelas-jelasnya, bukan dia buat main-main. Dia tak mau lagi pengalaman sudah tu main cekup begitu saja sekarang ni. Bagi kata ini terdahulu semalam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi bayangan akan ada pemimpin semasa pentadbiran Perikatan Nasional yang akan disiasat oleh SPRM. Kerana ada banyak kerosakan yang dilakukan sewaktu pemerintahan terdahulu. Memang katanya ada kebenaran semasa Kerajaan Barisan Nasional, ada ketirisan dan kes terbabit seperti YNDB. Tapi masa pemerintahan Perikatan Nasional ada banyak kerosakan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen daripada Putrajaya, Dr. Muhammad Radhi Jidin. Saya melihat di parlimen sekarang ni, maka ahli-ahli parlimen daripada pembangkang khususnya tentulah mereka akan berusaha atau menggunakan platform di parlimen untuk mencabar dan sebagainya. Tapi saya dengar, saya lihat tadi sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab segala persoalan berhubung tentang korupsi ini, saya tengok di belakang beliau, wajah di belakang beliau adalah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya nampak dia relax. Saya nampak dia relax saja, senyum saja. Artinya dia tahu. Dan di belakang Datuk Seri Saifuddin tadi adalah Datuk Azlina Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang. Jadi undang-undang dia tahu apa yang mereka tentu tahu. Saya yakin pimpinan kerajaan sudah pun mengetahui siapakah mereka yang bakal menjadi kluster mahkamah. Bagi saya welcome. Sebab menurut Ketua Putrajaya SPRM Tan Sri Azam Baki juga telah pun menyatakan bahawa pihaknya akan melakukan siasatan secara telus dan profesional serta tidak memilih sesiapa pun. Dia tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Menurut Tan Sri Azam Baki, siasatan sedang dijalankan dan beberapa saksi akan dipanggil untuk memberi kenyataan. Itu bukan kenyataan saya, saudara. Kenyataan Tan Sri Azam Baki. Katanya, saya berharap umum akan memberi, mana umum itu warga, saudara,
Kata Tan Sri Azam Baki, saya berharap umum akan memberikan ruang untuk SPRM membuat siasatan dan tidak membuat sebarang spekulasi tentang kes ini. Itu kata Tan Sri Azam Baki. Hari ini belum buat kenyataan lah, dan belum memberi jaminan segala siasatan akan dijalankan without fear of favor, ataupun tanpa sebarang ketakutan atau menyebelahi mana-mana pihak. Kepada SPRM, kita mengalu-alukan itikad. Semangat. Saudara Muhammad Ghazali menang sangkutlah kontraktor dipecah lubang. Ini sebenarnya memang sangkutlah sebab kontraktor dah pecah lubang. Ini sebenar-benarnya itu cara SPRM. Dia cari dulu tengok kontraktor. Dia panggil kontraktor, kamu gini. Kamu kena nyatakan. Kamu dah bagi tak? Malah kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Akhirnya bila mengaku pecah lubang lah semua tu. Bertagabur lah ceritanya. Jangan lupa saudara, 15 dah kena panggil. Saya tak maulah melanjutkan isu ini, ya saudara. Loni Zihan, rakyat lebih tahu dari menteri-menteri kerajaan. PA, DAP dan UMNO yang betul-betul yang mana tipu. Ya, terpulanglah saudara. Saudara Nazri Jo, dia kata SPRM terbaik. Yang ada power tu meroyan lah. Saya rasa lah untuk saat ini, saudara Nina, dia kata dulu Rafizi kata nak hantar Azam Baki ke penjara. Terpulanglah saudara, itu dulu waktu kempen. Saudara, saya haraplah kita jangan kita kutip apa yang waktu kempen macam-macam lah. Mereka tidak memegang apa jawatan. Sekarang ni rasalah sendiri sama ada kamu ada jawatan atau tidak. Macam tadi saya terima kiriman, banyak saya tengok kiriman dalam wall saya. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat untuk mengurangkan harga minyak, itu menjadikan isu saya. Tapi sekarang ni dalam kerajaan, yang kita harapkan bila melaksanakan itu saja. Syah Saudara Haris Sani, dia kata bersatu dah kena. Sedap weh. Saya tidak mahu bersorak. Saudara Haris Sani, saya harap satu saja. Jangan kita bertepuk tangan atas kedukaan. Tapi bagi saya lah, tangan yang mencincang, maka bahu yang memikul. Cuma jangan kita sorak mereka. Sebab itu saya dah cakap dulu. Apabila Datuk Seri Najib dihadap ke mahkamah, apabila Datuk Zahid Hamidi dihadap ke mahkamah, mereka bersorak. Saya kata sabar. Tunggu dulu satu persatu. Saudara Dino, tak salah bersorak. Memanglah tak salah, tapi bagi saya, sepatutnya kita tengok astagfirullahalazim. Kita rasa insaf. Kita menginsafi supaya kalau kita berada dalam kedudukan itu, kita tak melakukan perkara yang sama, saudara. Pelan-pelan pecah lubang dah ni. Saudara Osman, saya nak bagi penjelasan bahawa itu 2-3 perkara saja. UMNO pun kena, bukan tak ada hari ini. Pemimpin UMNO pun diseret ke mahkamah. Dan apabila laporan menyatakan Tan Sri Muhyiddin juga sedang akan dipanggil untuk disiasat, saya rasa berat, beb. Ini kes berat ni sebenarnya. Satu persatu akan terbongkar sebab SPRM telah pun menyiasat lebih awal kontraktor dulu. Jadi kontraktor ni lah yang kata bahasa kasarnya dah pecah lubang. Bila pecah lubang, kamu nak jadi saksi ke ataupun kamu pun kena sekali. Sebab jangan lupa saya, dalam kes rasuah ini, pemberi pun kena. Jadi ini kena ingat, bukan mudah saudara. Pemberi rasuah juga boleh dikenakan tindakan mahkamah. Apatah lagi penerima. Dia tak ada one way traffic. Dia two way. Kalau you bagi rasuah, yang pemberi dan penerima dua-dua, saya yakinlah bila dah kena panggil tu, dia orang pun ketah. Saudara Moyah, dia kata bekas Menteri Kewangan telah disiasat. Yes, benar. Biarlah sekarang ni kita biarkanlah SPRM menyiasat. Siasatan itu saya yakin pertama sekali tentulah dari mana datang wang itu, di mana simpan wang itu, dan saya cuma menekankan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mahu supaya wang itu dibawa balik. Itu saja. Saudara Dino, betul tu saya kata. Dua-dua pihak yang memberi dan menerima. Dan tokoh-tokoh besar, kena ingat, anda juga tidak terkecuali daripada tindakan mahkamah oleh SPRM apabila jelas anda didapati memberi rasuah ataupun tumbuk rusuk kepada kaki tangan kerajaan maupun pak-pak menteri. Ini sekarang ni saya yakin ramai orang tak tidur malam. Itu keadaannya. Sebelum itu kita beralih pula sikit dah. Itu SPRM. Kita beralih tentang parti saya UMNO.
Sekarang ni pendaftaran proses pemilihan UMNO nampak gayanya berjalan lancar. Cuma menurut Tan Sri Syarif Samad, ada seorang calon yang menyatakan kata nak bertanding tapi dia telah pun melanggar peraturan. Apakah dia akan dikenakan tindakan disiplin? Saya difahamkan malam Khamis nanti, Khamis malam Jumaat, Majlis Tinggi akan bersidang. Ini banyak isu yang ni. Jadi pemilihan jawatan, saya nak jelaskan sekali lagi, kali ini dalam pemilihan UMNO kali ini saudara, siapa pun nak berkempen boleh. Nak berkempen boleh, tapi menggunakan media sosial. Ataupun kalau ada media khabar, jumpa wartawan, saya menawarkan diri. Ini matlamat saya. Tapi tidak boleh mengadakan kempen makan-makan. Ini cai. Kalau ada cai, memang confirm dia kena. Dan saat-saat begini, saya pun telah dihubungi oleh beberapa pemimpin. Saya kata boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh mewawarkan kalau anda nak bertanding. Tetapi saya pun nak pilih-pilih orang juga. Takkanlah orang kata orang yang bukan-bukan saya nak kempen. Mestilah orang itu yang saya lihat, saya kaji latar belakangnya, orang yang benar-benar mempunyai ketelusan, keikhlasan dan orang yang mantap perjuangannya. Orang itu akan saya kemukakan nantilah. Saya dah dapat adalah 5-6 orang telefon saya kata macam mana panggil lah punya kandidat ni. Saya kata boleh, tak ada masalah. Tetapi saya perlu mengkaji dulu latar belakang dia. Maaf, saya minta maaf saudara. Saya nak jadikan biarlah halaman kita ini mahal sedikit. Kita ada eksklusif. Saya sentiasa memperjuangkan soal rakyat. Kalau kamu nak perjuangkan diri kamu hanya semata-mata untuk mengejar jawatan, bye-bye. Saya tak balu dah cukup baik. Tapi kalau saya lihat dia jelas, okey. Sebab saya tengok sekarang ni ada beberapa nama yang telah pun mula menawarkan diri untuk bertanding, orang yang jelas. Sebagai contoh, saya belum jumpa lagi. Bila saya dengar tu Datuk Syahniza, iaitu beliau bertanding Parlimen Maran tu hari, pun kena sabotaj. Saya tak apalah, beliau dikenali sebagai wanita besi. Saya rasa Datuk Syahniza bertanding lah, tak ada masalah. Kalau ada kesempatan nanti saya nak jumpa dengan beliau lah, nak bincang, nak bertanya, supaya warga dapat kenal siapa dia sebenarnya. Kita tak maulah nanti orang-orang yang sengit kepalanya kita tonjolkan sebagai pemimpin masa hadapan. Kita tak mahu saudara. Cuma yang kita mahu lihat dalam masa terdekat. Saudara Wan Muslim dia kata hanya Nazlan dan Zeti je yang boleh tidur malam. Malam Madani katanya. Saya rasa Wan Mualim, saya tidak yakin gitu. Saya difahamkan bahawa dalam waktu terdekat Nazlan dan Zeti serta keluarganya akan dipanggil. Cuma dalam keadaan sekarang ni semua kertas tu berada atas meja Peguam Negara, dan Peguam Negara dia akan menghabiskan tempohnya pada bulan Mac ini. Lepas bulan Mac, ganti yang baru, the new broom ataupun penyapu yang baru, tentulah dia akan sapu sebersih-bersihnya. Saya nampak benda begitu. Dan sebab itu saya yakinlah bahawa dalam era kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, saya lihat beliau mula menyantuni persoalan undang-undang dan salah laku pemimpin. Di samping itu, saya minta agar Yang Perdana Menteri kena lihat sendiri apakah menteri-menteri yang ada yang Datuk Seri lantik itu benar-benar kompeten dalam menangani derita rakyat. Itu yang paling penting. Kalau duk tangkap orang tu, tangkap orang ini pun tak selesai juga kalau rakyat perut dia lapar. Memanglah rakyat nak tahu lah, sebab mereka juga lah merupakan punca maka ekonomi negara kita dalam keadaan begini. Tetapi yang paling penting dalam masa-masa sebegini, saudara Zenggi Putih dia kata jangan salam berisi kalau tak mau malu. Fikir-fikirkanlah, betul saudara. Kita sekarang ni tak mau lagi salam-salam berisi, tak mau. Yang kita nak tengok pemimpin yang bakal menawarkan dirinya mesti orang yang ada dia punya latar belakang perjuangannya. Dan kita menuntut agar pimpinan politik jangan campur soal apa yang sedang ditangani oleh SPRM. Berikan mereka kebebasan untuk menyiasat. Dan kita dengar kenyataan daripada Tan Sri Azham Baki bahawa pihaknya tidak sama sekali akan merasa takut, without fear of favor. Dan dia tidak ada pilih bulu. Siapa saja yang dilihat melakukan kebejatan dalam melakukan rasuah, maka mereka ini pasti akan disiasat. Dan terbukti pun sekarang ni saudara,
mantan Menteri Kewangan telah disiasat, dan paling penting pada kita, yang paling penting kita minta supaya wang itu dibawa balik ke negara kita ini, agar ini hak rakyat. Pulangkanlah balik pada rakyat, pulangkan kepada rakyat, agar lestari kehidupan rakyat ini benar-benar terbela dan terpelihara. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.